Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat lemai, salam Sarawakku sayang. Yang berhormat saudara Dato' Ahmad Kelas Ugah Mbas, Timbalan Presiden kita dan juga Timbalan Ketua Menteri, Dato' Yang Berhormat Dato' Amal Awang Tengah Hiasan, yang juga Timbalan Presiden atau Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Yang Berhormat Dato' Seri Noto Sim, Presiden SUPP, Yang Berhormat Dato' Seri Tiong, Presiden PDP, seterusnya yang berbahagia Dato' Yanang, mewakili Presiden PRS, Yang Berhormat Saudara Dato' Alexander Nantalinggi, pengusik kita, yang juga Setiausaha Agong PBB dan juga EPS, yang berhormat Naib Presiden PBB, yang berhormat Datuk Seri Fatimah, Ketua Wanita, yang berhormat Saudara Rentap, Ketua Pemuda, ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi PBB, para perwakilan dan juga pemerhati saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Bukan daun, sebarang daun. Angin bertiup, daun bergoyang. Bukan himpun, sebarang himpun. Himpun mempertahankan Sarawakku sayang. Saudara-saudara sekalian, saya memanjat syukur kerana petang ini saya dapat bersama-sama dengan barisan pimpinan dan juga penyokong PBB di mini convention yang ketiga. Selepas kita adakan di Miri pada 5 September dan seterusnya di Betong, dan akhirnya kita bersama berada di kawasan zon tengah ini. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi tahniah dan syabas kepada seluruh pimpinan di zon tengah yang dapat meluangkan masa dan berhimpun untuk meninjau kejayaan parti kita dan seterusnya melihat apakah ala tuju masa depan parti kita. Kita mengucap terima kasih kepada orang-orang yang dolok pada kita, yang telah menguatkan parti kita PBB sebagai wadah perjuangan untuk rakyat Sarawak. Dan hari ini pula kita berhadapan dengan era yang baru dan kita mencari hala tuju yang baru supaya semangat dan perjuangan PBB dengan rakannya
setimpal dengan kehendak anak-anak Sarawak dalam zaman yang baru. Inilah sebabnya kita adakan mini convention. Kerana convention yang selalu kita adakan tidak dapat kita adakan sebab COVID-19. Ini norma baru. Kita mengucap tanya kepada Datuk Ahmad Douglas Ogah sebagai pengurusi Jawatankuasa Bencana yang telah dapat mengawal merebaknya COVID di tanah bumi Kenyalang ini. Inilah mengapa kita terpaksa mengadakan mini convention ini mengikut norma baru. Terpaksa bertopeng. Kita bertopeng. Senyum kan tak senyum, orang si tahu. Sama ada kita senyum. Kena lindung oleh topeng. Tapi saya percaya bahawa ahli-ahli PBB adalah orang yang ikhlas. Topeng tak topeng, ia adalah orang yang ikhlas dalam perjuangan. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara sekalian, kita melihat apa yang telah kita buat selepas convention yang lepas. Apabila kita meneruskan usaha, saya mengambil alih daripada Allahyarham Tok Nan. Saya meneruskan usaha Tok Nan untuk mendapatkan hak kita yang terhakis. Pertama, kita telah mengambil alih kuasa tenaga yang ada di Sarawak ini. Apabila kita mengambil alih bakun kepada negeri Sarawak, bermakna apabila kita dah mengambil bakun, bakun tidak ada di bawah kerajaan pusat, tenaga adalah dalam tangan orang Sarawak. Saya juga telah berjanji dalam konvensyen yang lepas di BCCK bahawa saya akan melihat bagaimana kita hendak mendapatkan pendapatan kita daripada industri minyak dan gas. Saya kongsi dengan tuan-tuan mengenai hak kita dalam perlembagaan, di mana kita boleh melaksanakan cukai jualan ketika itu. Selepas convention, saya terus usahakan, walaupun terpaksa berlawan di mahkamah, jangan diretak anak Sarawak. Kita lawan di mahkamah. Petronas kata ini adalah exclusive right anda PDA. Saya kata tidak, karena kita ada hak dalam perlembagaan. Mereka bawa kita ke mahkamah pertama di Kuala Lumpur. Secara teknikal, knockout. Mahkamah berpihak kepada kita. Apabila kita antarkan asesmen cukai, mereka tidak mau bayar. Karena mereka kata mereka tidak harus membayar cukai. Saya saman mereka ke mahkamah. PBB dan rakan-rakan berjuang di mahkamah. Akhirnya mahkamah juga memihak kepada kita. Jadi tuan-tuan, saudara sekalian, mereka withdraw appeal. Mereka bayar 2,900 million ataupun 2.95 bilion kepada kita. Campur dengan syarikat minyak yang lain, kita menerima 3.16 bilion kepada Sarawak.
beres sudah perjuangan. Ada lagi. Saya sedang berondeng nih. Doakan saja. Mungkin tengah bulan 10 tu kita akan execute our power on exploration of oil and gas. Doa ajalah kita. Jangan nundur yo. Nah, langkah mesti dibuat. Ini dari sudut apa yang telah kita laksanakan. Saudara-saudara sekalian, pendidikan. Pakatan Harapan kata bayar dulu kok malah sekolah. Sekolah luar bandar daif. Anak kita berhak untuk mendapat sekolah yang baik. Ada Menteri Keuangan dolok ngata bayar hutang dolok kepada kerajaan pusat. Mengikut perlembagaan adalah menjadi tanggungjawab mereka. Beri pinjaman kepada kita dalam perlembagaan. Sebab semua cukai yang oleh kita untung. Kita bayar cukai dengan juga. Kita naik motor. Cukai no. Goteknya juga. Nggak semuanya ngambil. Jadi tanggungjawabnya beri pinjaman kepada kita. Walaupun kedaya kita di-challenge. You pay first. Your loan. Okey lah. Belum tahu. Saya bayar balik 1 bilion. Orang jual kita beli. Orang jual kita beli. Tapi sekolah sekolah. Jadi akhirnya apabila bertukar kerajaan sekarang ini sekolah daif dibuat di Sarawak. Saya nak malah sekolah antarabangsa. Kerana orang kaya tak dapat hantar anaknya di sekolah antarabangsa mengikut sukatan pelajaran antarabangsa. Anak kita nelayan, petani yang pandai-pandai berhak juga belajar di sekolah antarabangsa mengikut sukatan pelajaran antarabangsa. Tak ada je seorang profesor madah kita melawan undang-undang. Ngasih tahu, baca dulu laporan IGC. Laporan IGC kata sistem pendidikan di Borneo State, Sabah, Sarawak mesti berjalan terus kalaulah Dewan Undangan Negeri hanya boleh memutuskan kalau ada pertukaran. Menggunakan bahasa kebangsaan memang kita mandatory, tapi kita boleh menggunakan bahasa Inggeris. Teknologi kini tu semua dalam bahasa Inggeris. We have to face reality. Kita ada handphone, kita nak belajar digital, kita mula online, semuanya bahasa Inggeris. Sebab itu saya sekolahkan sekolah antarabangsa. Semua tanggung GPS untuk mewujudkan sekolah antarabangsa. Memberi ruang kepada anak kita. B40 orang yang tidak ada mempunyai pendidikan tinggi. Kita letak, kita buat 5 sekolah antarabangsa, termasuk 1 di Sibu ini. Sekolahnya residential school. Anak kita yang distrik A semua dikumpul sialah. Dan kalau mereka berjaya, mereka boleh meneruskan pelajarannya di universiti antarabangsa yang terpilih. Scholarship
GPS tanggung. Ini tidak tengah ada profesor yang ada si boleh. Saya suruh Datuk Seri Makan Manyin jawab. Ini hak kita dalam IGC. Anang cabut. Ini pendidikan. Dan tuan-tuan banyak lagi perkara yang lain yang kita teruskan. Jadi saya nak balik kepada kawasan tengah. Kawasan tengah tu gagu kami tu. Kita akan nak tahu saya pergi ke kawasan tengah tu. Apa kerja saya? Mualah jabatan. Jabatan Batang Rajang merapatkan Serike dengan Tanjung Manis. Tanjung Manis disambung dengan Pulau Bruit, menyeberang Sungai Batang Palu. Bruit disambung dengan Daro, dengan Jabatan Batang Lasa. Daro tuan-tuan boleh pergi Mukah dan surutkan ikan. Mula lagi jabatan Batang Ikan. Seluruh Lower Rajang ini sudah kita connect, insya-Allah. Dalam tahun 2024 nya siap, kita boleh bermotor seseni je kita nak pergi. Dari Igan kita akan buat jalan ke Sibu. Tidak jauh. Igan ke Sibu. Sibu ke Kapit. Esok pagi saya bermotosikal ke Kapit. Satu jam 40 minit, 45 minit, lebih kurang 2 jam boleh datang Kapit. Nadai guna ekspres lagi. Boleh pergi bila-bila masa. Tak payah nunggu jam pukul 4 ekspres berlayar. Kapit sambung ke Nangamujung. Jabatan Nangamujung. Mujung sambung ke Palih. Balik ke Belaga. Belaga keluar ke Bengkulu. Tengoklah Lower Rajang, kebanyakannya Melayu Melanau. Sambung ke Sibu, kebanyakannya orang Cina. Sambung ke kawasan Kapit, kebanyakannya rakan kita bangsa Dayak dan Iban. Sambung ke Pelaga orang Ulu. Bagaimana Batang Rajang ini menggambarkan perpaduan yang kukuh bangsa yang ada di Sarawak. Melayu Melanau, Cina, Iban, terus ke orang Ulu. Ini telah kita buat dalam masa 3 tahun saja saya jadi Ketua Menteri. Apa maknanya? Maknanya kita buka tanah untuk pertanian. Kalau nak revamp timber industri, boleh revamp. Kini tu boleh tanam semula. Saya tahu juga Awang Tengah baru beri warning. Ada yang tebang pokok tapi tidak tanam semula. Action dapat lesen kelak kami tanam semula. Ada yang tidak tanam semula. Kini tu ada teknologi. Pokok boleh tanam 6 tahun boleh potong. Kalau kata kapiterinnya begini, kita guna drone. Drone boleh buangkan seed. Dan
Karena kita dalam tropical climate, kita cukup hujan, cukup cahaya matahari, nak ia boleh tumbuh ke diri. Teknologi baru. Maka kalau jalan terbuka, tanah NCR jangan jual. Memang kita beri tanah NCR. Ada orang melawan kita, ada kerjaan tu. Saya berikan tanah kepada rakyat. Mula fitnah. Nganok Douglas nyuarkan hak orang Dayak. Fitnah. Douglas bawa ke mahkamah, nyakalah. Kena Douglas adalah ikhlas untuk membantu orang Dayak. Ini kita punya. Jadi kita kerja dengan betul. Ada juga seorang pemimpin Tata Lami di bawah Seksyen 6 dan Seksyen 18 nyampun ngambil wang lain. Jasutnya jangan ngambil. Pemimpin apa kedaya? Tidak ikhlas. Jadi tuan-tuan, ini apa yang telah kita bangunkan di kawasan Zon Tengah. Pendidikan akan kita teruskan. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah pejuang PBB bersama dengan rakan kita dalam GPS. Saya akan teruskan membangun infrastruktur. Kerana belum siap lagi. Dan dari sudut pendapatan negeri, insya-Allah tidak pernah kita ada bajet 10 bilion. Kita sediakan bajet 10 bilion. Ada seorang pemimpin yang pernah bersama dengan kita nyoal, mana Abang Jo dapat duit? Bajet 10 bilion. Saya sikap paloi. Pandai saya baca balance sheet antara pendapatan dengan perbelanjaan. Sebab itu kita challenge Petronas. Akhirnya kita ada tambahan 3 bilion untuk rakyat. Ia baru 2019 kakak. Baru sikit tahun baru. Kalau 5 tahun, kalau 3 bilion setahun, 5 tahun berapa? 15 bilion tambahan kepada negeri Sarawak. Jadi ya dapat kita membangunkan lagi. Kita dah bangun jambatan, jalan raya, bekalan elektrik, bekalan air. Kali tadi sudah dah beri kita putirannya. Berapa bilion ini telah kita buat. Ya kalau menggunakan agensi, saya akan kaji untuk kawasan pesisiran, sebuah agensi. Tapi kita tahulah kita si lama lagi. Saya nak ada bisik kuasa lagi. Beri saya kuasa GPS, kita akan tentukan agensi yang baru. Apabila mandat diberi balik, lebih daripada agensi yang hendak kita laksanakan. Sebab kita banyak mempunyai dam. Batang Air Dam, Batpun Dam, Murun Dam, Baleh Dam. Ini adalah kawasan yang boleh menarik pelancong. Kita akan buat lagi satu otoriti yang mengawalkan semua kawasan dam kita. Tuhan sayang dengan kita. Dam tu bukannya air aja, mengeluarkan elektrik, tenaga, nya boleh mengeluarkan tenaga melalui solar. Apa disebut sebagai solar farm. Solar yang apa namanya floating di dam kita, mengeluarkan tenaga. Satu, dua kita dapat. Ketiga, kita gunakan air itu untuk mendapat hidrogen. Hidrogen H2O itu kita pecah antara hidrogen dan oksigen. Hidrogen menjadi tenaga
untuk menggerakkan ekonomi kita. Jadi lantak sikit dapat 3. GPS nggak ada ilmu ya. Jadi ini yang kita nak laksanakan dalam masa yang akan datang, lebih-lebih lagi dalam masa 5 tahun kelak. Jadi tuan-tuan, saudara sekalian, inilah yang saya nak kongsi dengan kita. Kita perjuangan tegas. Perdana Menteri meletak jawatan, bukan kita juga. Nak? Tengah Datuk Mahathir kata saya letak jawatan. Udah negara Malaysia siada pimpinan. Kenapa dia letak jawatan? Kerana mereka ada mempunyai satu persefahaman selepas 2 tahun Anwar menjadi Perdana Menteri. Ada mau Anwar, ada si mau Anwar. Ada mau, ada si mau. Akhirnya bercerabut. Tun Mahathir meletak jawatan. Meletak jadi Presiden bersatu. Udah si cukup sokongan. Kena pecah. Telefon dengan kami GPS dengan saya. Seni pendirian GPS. Bayang kita negara Malaysia siada pimpinan waktu Covid. Orang dah kena Covid, ada dah mati dah. Siada pimpinan. Saya buat keputusan. Siapa pemimpin yang boleh dilantik jadi Perdana Menteri? Mereka kata Tan Sri Muhyiddin. Saya kata lepas saya berodeng dengan pemimpin GPS, kalau Muhyiddin, sebab Muhyiddin ada pengalaman bekas timbalan Perdana Menteri, kita sokong Muhyiddin demi untuk rakyat Malaysia. Ya, kita nyokong, kita mau negara kita stabil, berebut nak jadi Perdana Menteri. Waktu Covid dia lagi. Sebab biarlah kita buat keputusan demikian. Minggu lepas ada lagi nak berodeng ke Datuk. Minggu lepas ada lagi orang nak jadi Perdana Menteri. Nak putus-putus. Sifat dia habis. Baik nasib Sarawak kita mengawal, kita pun kita terus berikan tenaga kita untuk rakyat. Bukan nak berebut jadi Perdana Menteri. Hingga sebuah negeri pun ada pilihan raya. Apa hal pilihan raya? Berebut tu ya. Apabila pilihan raya, okey pilihan raya berebut. Waktu Covid, apa jadi yang itu? Semua orang kena Covid bertambah. Itu pun Sarawak ada 3. Adanya bawa datang dari Sabah. Kalau masanya dah habis macam kita tu tinggal 4 bulan, 5 bulan lagi kisah. Mesti ada pilihan raya. Tu, masa lagi banyak tak ada pilihan raya. Pasal apa? Pasal berebut. Baik juga kita gitu beri kepercayaan kepada saya untuk terus memimpin kita. Saya ucap terima kasih. Jadi saya ada berebutlah kita tu. Terima kasih semua rakan-rakan saya yang ada situ dengan kita semua. Kita saya ada berebut. InsyaAllah saya akan mengalaskan tanggungjawab demi untuk bumi kenalah. Tuan-tuan, masa depan kita lagi panjang. Saya baru 3 tahun 10 bulan. Hasil Sarawak bertambah 3 bilion. 5 tahun 15 bilion. Ada lagi dalam tangan saya. Saya nak nambah untuk pendapatan negeri Sarawak. Dan ini akan saya balik kepada rakyat dari sudut pembangunannya. Sebab 2030 kita mesti menjadi negeri yang termaju di Malaysia pada 2030. Dan kita bukan saja bergantung dengan orang lain. Kita sendiri terpaksa bekerja kuat.
Kalau orang lain tak beri, kita sendiri boleh cari. Ini perjuangan kita dalam PBB. Tuan-tuan, saudara sekalian, saya terus ikhlas ingin hendak berkongsi masa depan kita. Tadi saya ambil maklum resolusi yang dibaca oleh Fatimah. Kena namanya buat tu dekat-dekat tengah dengan Fatimah. InsyaAllah apabila mandat diberi kepada GPS dan saya, kita akan mengambil kira dan menimbangkan semua usul yang diberi oleh tuan-tuan, khususnya dari sudut pendidikan. Dipinta sebelum anak kita masuk tertiary education, sama ada certificate level ataupun diploma dan degree, selalunya waktu ialah kita berkendakkan kewangan, insya-Allah akan kita timbangkan antara 300 dan 1,000. Tuan-tuan, kita telah menolong orang. Asal anak kita lahir 1,000. Asal keluar dari perut maknya 1,000. Kalau keluar lagi 2, 1,000 tambah. Kalau keluar lagi yang ketiga, 1,000. Asal kita tahan ya. Rp1,000. Asal keluar aja 1,000. Bukannya aja maknya. Maknya lepasnya melahir, nak beli pampers, beli susu, beli botol, semuanya kita beri waktu pantang 3 bulan, RM450. Yang akhir sekali itu, kita juga beri bantuan kepada mereka yang memerlukan. Apabila mereka meninggal dunia, kalau tiada kini tu pun mahal buat nak mati tu. Kita beri 2,000 kepada mereka yang berkendakkan bantuan untuk menguruskan jenazah. Nah, 3,000 kata Timah. 3,000 untuk menguruskan jenazah. Nak mati pun kita nolong. Keluar perut ibu dah ditolong, sampai mati pun GPS dulu. Ini kebajikan kita. Selamat lagi di Kuching kita ambil free bus service dengan anak kita pergi ke sekolah. Yang keduanya kita akan beri di Sibu ini. Jadi tuan-tuan, ini kebajikan. Saya ada satu prinsip. Kalau kita sedekah, rezeki akan bertambah. Setidak-tidaknya 3 tahun lepas rezeki kita bertambah. Bagi kita mandat lagi kepada GPS 5 tahun, saya percaya rezeki kita akan bertambah lagi. Jadi mengenai dengan usul tadi, saya akan timbangkan. Jadi tuan-tuan, jam pun dekat nak pukul 5. Hanya saya berpesan, saya si tahu bila gong berbunyi, tapi nak paluk tu dah standby. Bedok dah standby. Apabila bedok berbunyi, turunlah kita bersama-sama untuk mempertahankan PBB dan GPS. Memang waktu itu banyaklah musim, macam-macamlah keluar.
Kita GPS mempertahankan hak Sarawak dan kita ada mempunyai pengalaman mentadbirkan Sarawak. Ini parti kita di Sarawak. Memang ada orang lain pun tumbuh di Sarawak. Parti baru ke parti lama lah. Tapi nak baru ada kedaknya, uang keluar dari parti lain dikoleknya. Jadi kita ada pengalaman. Kita kekalkan perpaduan kita bersama. Negeri lain ada uniform. Semua negeri lain nak ikut Sarawak menubuhkan uniform. Kena ada kefahaman agama di antara kita. Jadi kita yang pertama, orang lain ikut. Digital kita yang pertama, orang lain ikut. Waktu COVID tu kita ada wristband dan juga iAlert application kita. Kita made in Sarawak, orang lain niru nak pola kita. Tuan-tuan, inilah handalnya orang Sarawak. 10 hari bulan kita akan lancarkan TV station dari Sarawak. 10 hari bulan ini, minggu depan. Bukan saja ATM, bukan saja TV3, bukan saja Awani. Sarawak pun ada TV-nya sendiri. 10 hari bulan, bukalah channel Astro 122. Paparlah TV Sarawak. Kita akan dapat berhubung dengan orang luar. Orang luar akan melihat apa yang ada di Sarawak. Program kita sendiri, saya pilih 10 hari bulan. Sebab 10 hari bulan adalah hari jadi Tuan Yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak. Saya madah dengan Tun lancarkanlah TV pertama dari sebuah negeri di Malaysia, TV Sarawak. Dan saya madah dengan Tun, saya akan revive Bintang P. Ramlee. Senyum Tun. Kerana RTM di bawah Pakatan Harapan dahulu dikeluarnya pertandingan P. Ramlee. Ialah Ketua Menteri Bahasa dikeluarkannya. Semua dipolanya. Lah you tangga gelap. Nah, 10 hari bulan. You jual, I beli. Kita ada TV kita sendiri. Kita akan pamerkan kebudayaan, kesenian kita yang begitu kaya. Daripada luar Rajang ke Sibu hinggalah ke Upper Rajang akan kita pamer dalam TV kita. Orang kita banyak talent. Siapa si tahu Dayang Nova Iza? Ini saya tahulah yang susah. Siapa si tahu dengan Bob? Ini tu Miss Universe Malaysia pun dari Sarawak. Bukan seorang yang agak 8 dah. Ada anak berdayuh kita, apa namanya? Sresta? Dewi Sresta. Tahu juga saya. Sampai ke London. Dan kita pamerkan budaya kita, kuak kumbu kita. Supaya datang ke dunia. Begitu juga budaya orang Melano, orang Melayu, Iban, Berdayuh. Kita paparkan dalam TV kita. Saya esok pagi saya pergi ke Kapit pakai motosikal. Dia nak ngambil film saya.
pergi ke Kapit. Kena orang kata jalan raya menuju Kapit dari Sibu macam jalan di Cape Town. Begitu cantik sekali. Sinerinya cantik. Kalau orang datang, mungkin orang barat nak datang, that become tourism in the Upper Rajang. Dan Lower Rajang kita sambunglah sebab apabila nyata Sibu, tourism kita akan angkat. Datuk Karim akan mempamerkannya. Jadi tuan-tuan, inilah potensi kita. Tapi yang akhir sekali, beri mandat balik kepada GPS. Kejarlah tuan-tuan. Saudara-saudari sekalian, ikan keli tidak bersisik, dibuat gulai bersama pisang. Semangat PBB, jangan diusir. Jika diusir, kita akan berperang. Dengan itu sekali lagi saya mengucap terima kasih. InsyaAllah saya akan terus hidup. Saya mengucap banyak terima kasih kepada seluruh perwakilan ahli PBB. Marilah kita rapatkan barisan dalam satu semangat mempertahankan Sarawakku sayang dan berjuang terus menerus untuk rakyat Sarawak. Hidup PBB! Hidup PBB! Hidup PBB! Sarawak yang ditambahkan. Hidup GPS! Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.